ketika tu Shibuya ke Akihabara, dua tempat ni saya lupa. Masa tu dari jauh saya nampak orang beratur panjang gila. Mula-mula saya ingatkan macam ada persembahan ke, ataupun maybe ada tempat jual makanan yang sedap gila ke. Tapi bila saya sampai dekat depan tu, saya pun nampak rupa-rupanya orang beratur untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni saya just nak kongsikan pengalaman dan juga pendapat peribadi saya. Video kali ni saya nak sentuh sikit tentang Jepun. Pengalaman saya ketika duduk dekat sana. Awal-awal saya duduk dekat Jepun, saya tak perasan sangat benda ni. Tapi bila dah duduk lama, baru saya perasan, benda ni banyak dekat Malaysia. Tapi kenapa dekat Jepun jarang gila ada? Which is saya nak cerita kepada anda dua binatang yang selalu kita jumpa dekat Malaysia, tapi dekat Jepun kalau boleh jumpa, orang kata boleh masuk Guinness Book of Record. Yang pertama, dekat Jepun ni kita nak cari kucing liar sangat-sangat susah. Yang mana kucing liar kalau dekat Malaysia ni anda pun tahu, nak cari sangat-sangat senang. Pergi sahaja dekat pasar-pasar, dekat sana kita boleh cari kucing-kucing liar lah. Ada yang cantik, ada yang tak cantik. Even ada yang tak cantik, kita ambil, kita bagi makanan yang bagus dan dia akan jadi cantik lah. Kita kena groom dia. Even kalau jual balik akan jadi mahal. Dekat rumah saya ni ada Momo, ada Snow, ada Blackie, ada Kiki, lepas tu ada Shiba, ada 5 ekor, ada satu lagi Bobo Boy. So ada 6 ekor kucing. Dulu ada banyak lagi tapi orang curi, sebab kucing saya ni saya letak dia dekat luar, kecuali yang mahal-mahal lah. Macam Shiba tu dia BSH, British Short Hair. So dia duduk dalam rumah lah, dia special sikit. Yang lain tu duduk dekat luar rumah. And saya sangat-sangat concern tentang kucing saya. Bukan concern dia makan ke tak, yang tu saya tak berapa kisah, itu wife saya handle. Tapi saya sangat-sangat concern, adakah kucing saya dia pergi rumah jiran, dia kencing dekat jiran. So selalu kalau saya jumpa jiran-jiran saya akan tanyalah, ada tak kucing saya rosakkan mereka punya property ke, ada tak kucing saya pergi kencing dekat rumah mereka. But luckily saya punya surrounding ni semua rumah bela kucing, and cara mereka bela lebih kurang saya juga. Dia just lepaskan kucing dia. So far pernah kena curi 2 ekor lah kucing yang comel. Kucing tu kami kutip dari pasar sebenarnya. Dia kaki pendek kan, dia macam munchkin, tapi of course munchkin yang dah celup punya. Kami bela cantik gila, tapi yalah orang curi. Tapi tak apalah, as long as dia hidup baik, tak ada masalah. So dekat Malaysia ni nak cari kucing liar ni sangat-sangat senang. Tapi bila anda pergi dekat Jepun, kalau anda dapat jumpa kucing, itu satu benda yang sangat-sangat rare lah. Saya tak pasti kenapa, adakah tak silap saya ada dengar juga Jepun dia memang ada satu jabatan yang pergi hunt benda-benda liar macam kucing liar, anjing liar, dan mereka akan kurung. Even ada yang kata mereka akan bunuh kucing ataupun binatang-binatang liar tu kalau tak ada orang nak adopt dia. Somehow betul dia bunyi macam kejam sikit kan, tapi kalau kita fikir bukan secara waras lah, kalau kita fikir konsekuensi yang berlaku, itu adalah cara yang paling realistik. Mungkin anda tak bersetuju dengan apa yang saya cakap ni. Saya pun sebenarnya 50-50 dengan pendapat saya ni. 50-50 saya bukan bersetuju sangat, dan saya bukan tak bersetuju sangat. Cuma kalau kita fikir secara konsekuensi tu, kalau kita biarkan binatang tu bertambah lagi, dia akan merosakkan. Dia dah jadi pest Dia bukan pet lagi, tapi dia dah jadi binatang yang merosakkan keadaan. That's why somehow ada juga saya bersetuju, ada yang saya tak bersetuju lah. Saya ingat lagi saya pernah pergi dekat Shibuya. Ketika tu Shibuya ke Akihabara, dua tempat ni saya lupa. Masa tu dari jauh saya nampak orang beratur panjang gila. Ingat kan orang nak beli something. Dekat Jepun ni mereka lebih kurang Malaysia lah. Mereka suka beratur. Even mereka lagi teruk dari Malaysia. Semua benda nak beratur. Everything nak beratur. Kalau kat Malaysia ni biasa budaya beratur ni kita nampak dekat Pulau Pinang ataupun KL kan, ataupun mana-mana kedai yang sedang viral. Tapi dekat Jepun ni mana-mana tempat mesti ada orang beratur punya. Lepas tu saya mula-mula saya ingatkan macam ada persembahan ke, ataupun maybe ada tempat jual makanan yang sedap gila ke. Tapi bila saya sampai dekat depan tu,
saya pun nampak rupa-rupanya orang beratur untuk ambil gambar dengan kucing yang duduk di atas lampu isyarat. Lampu isyarat yang biasa tu tiba-tiba ada seekor kucing, maybe kucing liar lah duduk dekat atas tu. Mereka beratur untuk ambil gambar. Tak ada siapa-siapa yang jaga dekat situ, tapi mereka orang Jepun ni dia sangat-sangat berdisiplin kan. Sampai kan nak ambil gambar benda-benda yang kita kata kebetulan macam tu pun mereka beratur. Yang ni lucu jugalah, but somehow saya rasa benda ni adalah satu perangai yang patut kita puji. Mereka tak potong line. Biasa saya jenis bukan yang express sangat saya punya perasaan bila kita beratur dekat beli nasi bungkus macam tu dekat Kelantan ni. Kadang-kadang makcik yang kadang-kadang ada orang-orang yang akan lintas kita, saya tak berani nak tegur lah, and sepatutnya pekedai tu dia dah nampak kita, so dia patut fokus kepada kita, dia bagi kepada kita dahulu. Tapi ada juga setengah pekedai ataupun pelayan ni, dia tak kisah sangat as long as dia dapat bagi makanan yang dia bungkus, bagi dia dah memadai lah. That's why saya sangat-sangat setia dengan kedai-kedai yang dia buat satu sistem yang sistematik lah. Dia bagi kepada orang yang datang dulu, dan dia asingkan orang yang datang nak beli take away dengan orang yang datang nak makan dekat situ. Kalau dekat Kelantan ni ada banyak kedai-kedai yang menarik. Kalau anda nak travel dekat Kelantan, kalau saya free, maybe kita boleh jalan-jalan sama-sama. But saya just nak bagi tahu kepada anda yang saya ni nak kata extrovert pun tak, nak kata introvert pun tak, tapi mula-mula saya kenal orang, saya macam saya agak, kalau bahasa Jepun kita kata nigate lah, saya agak kurang. Dan kalau saya rasa orang ni masuk dengan saya, barulah saya rasa okay. Even kalau bercakap depan-depan, saya jarang tengok mata orang. Kecuali kalau saya anggap anda ni customer, so saya akan tengok mata, saya akan buat kerja saya sebagai salesman dengan bagus. Tapi kalau saya anggap anda sebagai kawan, even saya ada seorang kawan yang sangat-sangat rapat dengan saya pun tak tengok mata dia bila bercakap, kecuali benda-benda yang serius sahajalah. Okey, dekat Jepun macam saya bagi tahu tadi, kita nak cari anjing liar pun susah, tapi dia lagi senang kalau nak dibandingkan dengan kucing liar. Kucing liar dekat Jepun sangat-sangat susah, guys. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang ni memang rare gila-gila lah, seriously. Saya tak pasti benda ni disebabkan cuaca dekat Jepun ataupun dekat Jepun ni terlampau bersih. Kita nak cari macam semut ataupun lalat dekat Jepun sangat-sangat susah. Seriously. Kita orang sampai buat letak gula di atas meja, dan kita orang tunggu dalam masa sebulan ada semut datang ke tak. Seriously, tak ada. Semut tak datang. That's why kita orang macam tak tahulah sama ada Jepun ni dia punya cuaca yang menyebabkan semut-semut ni mati ataupun dia memang bersih. Tapi pernah ada semut datang dekat rumah saya. So masa tu senior tengok kan, kebetulan kita orang ada buat makan-makan, so senior tengok, rumah kau ada semut, dah boleh masuk Jinimbo of record dekat Jepun. Dia kata benda ni rare gila, seriously. Nak cari semut, nak cari lalat dekat Jepun memang rare gila. Kalau kita pergi dekat dia punya tempat sampah sekalipun, kita nak cari lalat dekat sana memang susah. Macam saya bagi tahu kepada anda, dekat Jepun ni dia punya buang sampah tu dia diasingkan mengikut kategori-kategori, dan dia ikut hari. Okey, hari ni adalah sampah yang bersifat kertas. So esok pula adalah sampah yang bersifat tin besi macam tu, dan lusa adalah sampah yang basah-basah macam kita punya makanan dan sebagainya. So kita kena hantar dekat hari yang ketiga tadi. Kalau kita letak sampah basah pada hari pertama, sama ada yang confirm dia tak akan dikutip oleh majlis perbandaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan besar kita kena marah dengan penjaga kawasan tu. Sama ada kita punya owner rumah yang kita sewa tu, atau maybe jiran-jiran tetangga dekat situ, mereka sangat-sangat concern benda ni. Tempat letak sampah dekat Jepun ni, anda jangan expect dia macam dekat Malaysia. Maksudnya dia bukanlah satu tong sampah yang besar. Ada perumahan yang pakai tong sampah yang besar, tapi kebanyakannya mereka just letak di tepi jalan dan mereka akan tutup guna satu jaring. Fungsi jaring tu adalah untuk elakkan burung-burung, especially burung gagak, datang dan rosak. Bukan burung saja, burung dan juga binatang-binatang liar pergi dekat tempat sampah tu and selongkar sampah sampai jadi apa kita cakap messy dekat sana. So mereka ada letak jejaring tu, and dia punya tempat-tempat longgok sampah tu banyak dan sangat-sangat bersih lah. Kalau dekat Malaysia ni, kita boleh nampak semua orang letak satu tempat and tempat tu akan jadi kotor gila, penuh dengan binatang. Tapi dekat Jepun nak cari lalat tempat-tempat macam tu pun
sebut tentang lalat ni, saya baru fikir actually untuk video ni saya nak cerita tentang kucing dan juga semut saja, tapi sekarang baru terlintas tentang lalat, and saya rasa saya tak pernah jumpa lalat lah dekat Jepun. 3 tahun saya duduk dekat Jepun, saya rasa saya tak pernah jumpa lalat, ataupun maybe saya dah tak ingat lah. Rasa macam tak pernah jumpa lah lalat, seriously. Dekat Malaysia ada banyak lalat disebabkan kita punya keadaan, dan satu lagi disebabkan cuaca lah kan. So saya tak pastilah benda ni disebabkan cuaca ataupun disebabkan Jepun ni terlampau bersih. Memang Jepun ni sangat-sangat bersih. Saya dah pernah cerita dalam video-video sebelum ni. So itu sahaja untuk video kali ni. Kalau anda nak tahu apa-apa tentang Jepun, anda boleh tulis di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan baca dan juga jawab. Itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.